Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arifuddin bin Ahmad Tarmizi, bertugas di Institusi Pemulihan Dadah Jelebu, Jabatan Penjara Malaysia. Memenuhi keperluan tugasan dalam subjek SSYM 5013 Criminal Behaviour Modification, saya mengambil inisiatif ini untuk membangkitkan kesedaran semua pihak terhadap isu penyalahgunaan bahan terlarang hingga boleh mengakibatkan ketagihan seperti dadah melalui video ini. Saya masih ingat sewaktu berada di bangku sekolah rendah pada era 90-an, kita sering terlibat dalam aktiviti seni lukisan. Lebih popular adalah ilustrasi tengkorak bersama lilin dan picagari. Mesejnya jelas, iaitu dadah menghancurkan, dadah membunuh dan juga dadah musuh nombor satu negara. Ini adalah satu usaha pencegahan melalui aspek pendidikan sejak dari awal lagi. Namun persoalannya, setelah 40 tahun sejak daripada pengisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu negara oleh pihak kerajaan, jihad memerangi dadah ini tidak pernah terhenti. Menurut laporan daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, terdapat seramai 129,604 orang penagih telah berjaya dikesan pada tahun 2021 dan 15% daripadanya, iaitu seramai 6,480 orang adalah merupakan penagih baru. Setiap minggu, lebih daripada 100 orang penagih baru telah berjaya dikesan di seluruh Malaysia. Lebih membimbangkan, setiap seorang penagih yang dikesan, terdapat 7 orang penagih lain yang belum berjaya dikesan. Jadi berdasarkan statistik sedia ada ini, bermaksud jumlah penagih dadah di Malaysia pada tahun 2021 adalah telah menghampiri 1 juta orang, iaitu sekitar 907,222 orang. Merujuk kepada statistik Jabatan Penjara Malaysia, terdapat lebih 60% daripada jumlah populasi yang menghuni penjara pada hari ini adalah mereka yang terlibat dengan kesalahan dadah, drug cases, atau juga kesalahan disebabkan kesalahan yang berkaitan dengan dadah, drug related cases. Implikasi utama di sebalik angka-angka ini adalah berlakunya masalah lebihan kapasiti atau peningkatan kadar kepadatan yang berlaku dalam fasiliti seluruh penjara di Malaysia ini. Malah, ia turut mempengaruhi terhadap peningkatan kos pengoperasian penjara, ancaman penularan penyakit berjangkit, meningkatkan risiko keselamatan serta menjejaskan tahap kesihatan mental dalam kalangan warga kerja penjara. Justru, suka atau tidak, inilah realiti yang sedang berlaku di negara kita. Dan kini perang terhadap dadah tidak pernah pun menunjukkan pengenduran. Jihad menentang ancaman dadah ini harus terus diperkasakan, walau apa sahaja pendekatannya, khususnya melalui aspek pendidikan, kepada semua segmen masyarakat agar kita dapat mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjauhi dadah. Dadah merupakan satu istilah khusus yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi, serta tingkah laku pengguna apabila menyalahgunakan dadah. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagih dan akan terus bergantung kepadanya. Terdapat beberapa ciri-ciri dadah. Yang pertama adalah penggunaan atau penyalahgunaannya akan memberikan kesan yang ketara ke atas sistem saraf pusat atau central nervous system. Yang kedua, ia digunakan secara salah, iaitu bukan untuk tujuan rawatan. Ketiga, pastinya ia akan diperolehi secara haram. Dan yang keempat, ia akan membawa kepada pelbagai implikasi yang negatif terhadap kesihatan diri seseorang, fungsi sosial, akibat daripada penyalahgunaan dadah tersebut. Penggunaan dadah atau penyalahgunaan dadah akan membawa pengaruh yang sangat negatif terhadap tingkah laku individu disebabkan
oleh dua perkara asas yang sangat signifikan. Yang pertama adalah kebergantungan atau dependence. Individu yang terlibat dengan dadah akan menunjukkan perubahan yang sangat ketara terhadap tingkah lakunya, hingga seolah-olah mereka ini tidak dapat berfungsi atau gagal untuk melaksanakan sesuatu perkara. Impak negatif di sebalik kebergantungan ini akan membawa kepada masalah yang kedua, iaitu ketagihan, addiction. Ketagihan addiction adalah suatu keadaan di mana individu yang terlibat akan mengalami kesukaran untuk menghentikan tingkah laku yang negatif itu, maladaptive behavior. Walaupun mereka ini menyedari bahawa terdapat pelbagai kesan negatif hasil daripada pelibatan mereka dengan dadah. Dan lebih buruk, ia akan menjejaskan fungsi kognitif sehingga individu tersebut tidak mampu untuk merasionalkan pemikiran mereka. Yang paling terkenal adalah dadah jenis stimulan, ATS, yang merujuk kepada amfetamin. Dadah ini adalah jenis perangsang yang akan bertindak ke atas sistem saraf pusat atau central nervous system. Seperti syabu, pekuda dan juga ekstasi adalah sebahagian daripada dadah sintetik yang menjurus kepada stimulan. Tidak ada sebarang jenis dadah tidak berbahaya apabila disalahgunakan. Namun, dadah jenis sintetik atau stimulan seperti ini telah pun menjadi pilihan sangat ramai di Malaysia. Kesan buruk akibat penyalahgunaan dadah seperti ini akan menyebabkan individu itu akan hilang selera makan, kehilangan berat badan yang drastik, tekanan darah tinggi dan juga serangan jantung. Ia juga akan menjadikan keadaan mental mereka tidak stabil dengan manifestasi tingkah laku yang ganas, kawalan emosi yang terjejas serta kecenderungan untuk membunuh diri. Tanda-tanda dos yang berlebihan pula adalah akan menyebabkan badan mereka menggigil, hyperaktif, kesukaran untuk bernafas, panik, halusinasi, ganas, muntah, cirit-birit, loya, serangan jantung dan juga sawan. Seterusnya adalah ganja atau seringkali dirujuk sebagai cannabis atau marijuana. Berbeza dengan dadah jenis sintetik yang dihasilkan melalui proses makmal, ganja pula berasal daripada sejenis tumbuhan. Di dalam ganja, ia mengandungi dua bahan psikoaktif utama, iaitu tetrahydrocannabinol, THC, dan juga cannabidiol, CBD. Penggunaannya dalam dos yang tinggi akan menyebabkan seseorang itu lali dengan persekitaran. Mereka juga akan merasakan bahawa waktu mereka ini seolah-olah bergerak sangat perlahan. Mereka akan merasa cemas dan curiga hingga boleh menyebabkan hilang kawalan diri serta akan mula mengantuk dan juga lemah setelah kesan daripada bahan psikoaktif seperti THC yang disebutkan itu tadi mulai menurun atau habis. Menurut Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, penggunaan ganja secara berlebihan dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan daya ingatan dan juga kebolehan berfikir mereka ini akan terjejas. Penyalahgunaan ganja dari usia yang muda akan menyebabkan perkembangan otak akan terbantu dan akhirnya akan menjejaskan fungsi serta peranan otak. Kesan buruk dalam jangka masa yang panjang juga menyebabkan penyalahgunaan dadah jenis seperti yang dinyatakan itu tadi akan menjadi pemalas dan juga antisosial. Mereka yang terlibat tidak akan menyedari bahawa kesan-kesan negatif itu wujud dalam diri mereka, tetapi ahli keluarga dan juga rakan-rakan mereka akan merasai perubahan yang berlaku. Menampilkan sikap yang berbeza, suka mengasingkan diri, hilang selera makan, sering berjaga malam, prestasi kerja yang rendah, ponteng sekolah, mata merah, suka berhutang dan pelbagai lagi perubahan lain yang dapat dilihat. Sekiranya anda mendapati bahawa kesan-kesan seperti yang dinyatakan tadi dapat dilihat terhadap individu yang berada dalam rumah anda sendiri atau persekitaran anda, segerakanlah mengambil tindakan
yang sewajarnya. Hubungilah pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan segera untuk bantuan. Kelewatan atau kegagalan untuk bekerjasama akan menyebabkan individu tersebut mungkin akan ditangkap oleh pihak berkuasa seperti polis atau Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dan mereka ini akan dihadapkan ke mahkamah. Destinasi yang terakhir mereka ini adalah pastinya akan menghabiskan baki usianya di penjara. Di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, terdapat beberapa peruntukan undang-undang yang boleh disabitkan. Antaranya adalah Seksyen 12 ADB 1952, iaitu memiliki dadah dan mengedar dalam kuantiti kecil. Mereka ini boleh didenda tidak melebihi RM1,000 dan juga penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua adalah Seksyen 15 ADB 1952, iaitu mereka memberikan dirinya dadah yang boleh dikesan melalui ujian saringan urin, dan mereka ini boleh didenda tidak melebihi RM5,000 dan juga penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang ketiga adalah Seksyen 39A-1 ADB 1952, iaitu mengedar dadah dalam kuantiti sederhana kategori 1. Diperuntukkan dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 2 tahun hingga 5 tahun, dan juga sebatan tidak kurang dari 3 hingga 9 rotan. Seterusnya adalah Seksyen 39A-2 ADB 1952, iaitu mengedar dadah dalam kuantiti sederhana kategori 2. Mereka ini akan diperuntukkan dengan hukuman penjara seumur hidup dan juga sebatan tidak kurang daripada 10 rotan. Seterusnya adalah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, iaitu mengedar dadah dalam kuantiti yang besar. Mereka ini boleh dikenakan dengan hukuman gantung sampai mati. Manakala yang terakhir adalah Seksyen 39C ADB 1952, adalah mereka yang terlibat dengan kesalahan berulang seperti 2 kali telah disabitkan dengan Seksyen Kesalahan 15 ADB 1952. Mereka ini boleh diperuntukkan dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh 5 tahun hingga 7 tahun dan juga sebatan tidak melebihi 3 rotan. Walaupun mereka ini akan melalui sistem pemulihan di penjara selama tempoh hukuman mereka, keadaannya tetap berbeza dengan masyarakat awam yang lain. Kebebasan akan ditahan dan juga layanan yang diberikan adalah minimum yang dilayan berdasarkan tuntutan undang-undang dan juga peraturan yang berkuat kuasa. Meninggalkan keluarga di rumah, tidak dapat meraihkan sambutan hari lahir anaknya, dan pelbagai lagi perkara lain yang boleh membawa kebahagiaan kepada hidup masing-masing tidak akan dapat dinikmati sebagaimana insan lain yang bebas dari penyalahgunaan dadah. Kami di Jabatan Penjara Malaysia sentiasa berusaha untuk melindungi masyarakat dengan agenda murni, iaitu to protect our future victim. Ayuh bersama hentikan penyalahgunaan dadah. Dadah menghancurkan kehidupan. Dadah musuh kita semua.